الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Tanduk, ahli jawatankuasa Qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah, muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah pada hari ini dengan ketentuan anugerah daripada Allah Ta'ala, kita dapat berjumpa balik dalam majlis muzakarah kitab Baquratul Amani yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir, ataupun lebih dikenali dengan Pak Daim Mekah. Jadi lama dah kita cuti, bermula daripada Ramadan lah kita cuti, lebih kurang dekat-dekat 5 bulan. Kita sambung balik pada muka surat 22. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Muka surat 22 Betul. Bawah sekali. Baik. Bawah sekali tu, ini sekalian tambatan. Muka surat 22 bawah sekali hak ujung tu. Ini sekalian tambatan iman. Jadi berkata almarhum pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, ini sekalian tambatan iman. Ini mana? Daripada permulaan kitab kita, perbincangan di awal kitab, pada muka surat yang ke-7. Ini merujuk daripada muka surat 7 sampailah muka surat 22 ni. Perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, yang wajib dipelajari, dan yang berkaitan dengan Rasul. Ini sekalian tambatan iman. Daripada muka surat 7, ini sekalian tambatan iman, yakni tambatan iman yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Daripada muka surat 7 hari itu ni sampailah muka surat 22 ni, bergantung, yakni berkait dengan ketuhanan. Baik. Ada hak yang dah ikut, ada hak yang baru ikut. Tiba-tiba mai ini sekalian tambatan iman, baru bincang, baru mai contohlah. Apa dia ni? Hak kita bincang dulu, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, dan dalil-dalil. Ini sekalian tambatan iman, yakni apabila kita dah bincang dulu ni sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita sebut tadi, berdasarkan dalil-dalil, maka kalau kita belajar, Allah Ta'ala bagi faham. Dengan faham itulah kita ikat di hati kita. Maknanya kita jazam.
Kita tanamkan dalam hati kita. Itu maknanya tambat kefahaman iman tu di hati kita. Apabila kita ni teguh ikat di hati kita, jazam, maka dinamakan iman. Jadi apabila kita belajar, Allah bagi faham, hak faham tu kita tanam jazam dalam hati kita, namanya iman. Ini sekalian tambatan iman, yakni hak telah kita bincang sifat-sifat Allah Taala, dalil-dalil dia. Maka kita jazam di hati, maksudnya kita ikat dalam hati kita sungguh-sungguh. Yang bergantung, yakni yang berkait dengan ketuhanan. Dalam makna ketuhanan itu, apabila sebut Tuhan, iaitu Tuan yang kita tumpang, maka Allah Ta'ala yang kita tumpang mestilah ada, mesti sedia, mesti kekal, mesti tak sama dengan makhluk, mestilah bersifat dengan qiyamuhu binafsih, tidak menumpang yang lain. Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesiapa. Habis itu. Dan seterusnya. Yang mengandungkan dia, yakni yang berkait seluruh yang kita bincang tadi oleh la ilaha illallah. Maksudnya apa yang telah kita bincang tu, semua isi makna dia duduk di dalam kalimah la ilaha illallah. Apabila kita sebut la ilah, tidak ada ilah, tidak ada jenis Tuhan illallah, melainkan Tuhan yang sebenar tu Allah ya. Maka Allah Ta'ala mesti ada, mesti sedia, mesti tak sama dengan makhluk. Baik. Dan mengandungkan aqaid, maksudnya apa yang telah kita bincang daripada muka surat 7 sampai 22 ni, mengandungkan, yakni berkait. Aqaid, yakni akidah yang bergantung dengan pesuruh itu, pesuruh-pesuruh yakni Rasul Allah Ta'ala itu, oleh makna Muhammadur Rasulullah. Dia lagu ni. Apabila kita ni melafazkan kalimah la ilaha illallah, tidak ada jenis Tuhan melainkan Allah jua Tuhan kita yang sebenar, maka hak kita belajar dulu semuanya berkait dalam tu dah. Apabila kita kata Allah Tuhan, mestilah ada, mesti sedia, mesti tak sama dengan makhluk. Itu maksud dia. Contoh macam mana? Nak bagi mudah. Apabila kita sebut nasi lemak, masuk belakang, nasi pun duk ada dalam tu, cabai, sambal pun dalam tu, ikan bilis pun duk ada dalam tu dah. Kacang pun ada dalam tu, timun pun ada dalam tu dah. Lengkap apabila memada kita sebut nasi lemak. Cukup ah? Tak payah kira satu-satu dah. Nasi lemak, tolong pergi beli nasi lemak. Maksudnya lengkap semua dalam tu. Tak payah kira lah satu-satu. Buah nasi sama, lepas tu buah sambal, kena buah kacang. Tak payah sebut dah satu-satu. Buah pula ikan bilis, buah pula timun, tak payah sebut dah. Sebut nasi lemak. Begitu juga apabila kita belajar ilmu akidah. Apabila seseorang itu sebut la ilaha illallah, kita faham maksudnya dia tentu beriman. Dia tentu yakin Allah ada, Allah sedia, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala bersifat dengan asa, tidak berbilang. Maksudnya mewakili dah apa yang dia faham, apa yang dia iman dengan kalimah la ilaha illallah itu. Bagi siapa? Bagi orang yang belajar. Kalau tak belajar, tak tahu apa juga. Alhamdulillah kita belajar, kita faham. Allah Ta'ala bagi faham. Itu maksudnya semua akidah yang kita belajar tu, dia berkait di dalam makna la ilaha illallah tadi. Habis. Tu nak masuk Islam. Orang yang bukan Islam nak masuk Islam,
wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia baca Yasin 3 kali pun tak jadi lagi. Dia kena baca, dia kena lafaz dengan 2 kalimah syahadah. Walaupun pendek, tetapi isi maknanya luas. Orang panggil jawami'ul kalim. Perkataan pendek, tetapi maknanya amat-amat luas. Macamlah perkataan rukun khutbah Jumaat, iaitulah lafaz taqwa. Nak hurai taqwa ni, kita mai 3 lori kitab pun tak habis. Maknanya luas. Imtisalul awamil wajtinabin nawahi. Buat apa hak Allah Ta'ala suruh, tinggal yang dilarang. Itu taqwa. Apa hak Allah Ta'ala suruh, apa hak Allah larang, nak hurai tak habis. Daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda. Nah. Daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda. Itu maknanya taqwa. Perkataan pendek tetapi maknanya luas. Begitu juga la ilaha illallah, dia merangkumi makna ketuhanan. Apa itu Tuhan? Tuhan yang kita tumpang. Tuhan yang sebenar, yang kita tumpang, yang kita berhajat kepada Allah Ta'ala itu. Baik. Itu telah kita bincang dah dulu ni. Wujud apa dalil, qidam apa dalil, baqa apa dalil, mukhalafah apa dalil. Habis. Dan mengandungkan dia, dan mengandungkan aqaid. Habis dah pembahasan la ilaha illallah tu. Nak masuk pula yang kedua. Dan mengandungkan aqaid yang bergantung, yang berkait dengan pesuruh-pesuruh itu. Kemudian akidah yang kedua, iaitulah yang berkait dengan Rasul. Hak yang berkait dengan Rasul tu, makna dia duduk ada di dalam makna Muhammadur Rasulullah. Sebab apa kata lagu tu? Kerana makna pesuruh itu, makna pesuruh Allah Ta'ala itu utusannya, utusan Allah, yang diantaranya antara Allah dan antara hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi apabila kita mengucap, kita berlafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala yang sebenar. Jadi Rasul tu utusan, orang yang Allah Ta'ala utus, orang yang Allah Ta'ala lantik. Buat apa? Tugasnya untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Ini kita faham dah. Wa ma'alar rasul illal balagh. Tidak ada pekerjaan Rasul melainkan menyampaikan. Orang suka ke tak suka ke, kena cerita, kena sampai. Ada lagu tu. Jadi makna pesuruh tu utusan. Yang mana utusan tu antara Allah Ta'ala dan hamba Allah Ta'ala tu. Maknanya Rasul orang tengah. Pasal apa? Kerana beberapa hikmah. Kerana beberapa hikmah, yakni hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul untuk menyampaikan risalah hukum hakam Allah Ta'ala kepada kita hamba dia. Itu di antara hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul. Habis. Dan harapannya, harapan Allah melantik Rasul tu pada menyampaikan hukum-hukum, yakni hukum-hukum Allah Ta'ala. Kalau tak, orang tak tahu. Apabila Rasul mai, Rasul cerita hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni makruh tak, hak ni haram, hak ni harus. Barulah kita tahu. Dan ilmu-ilmu. Jadi Allah Ta'ala rantik Rasul tu untuk menyampaikan hukum-hukum, hukum syarak dan ilmu-ilmu, ilmu syarak dan lain-lainnya
lain daripada menyampaikan hukum dan ilmu. Apa dia? Pengajaran, cerita tauladan, berita gembira, berita ancaman dan seumpamanya. Menyampaikan tu kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala. Kerana beberapa hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul tu. Setengah daripada hikmah Allah Ta'ala melantik Rasul tu, mengingatkan janji-janji. Janji-janji yakni pengakuan kita di alam zuriat, di alam zarri dulu. Kita ni dah lepas dua alam. Alam ketiga. Yang pertama alam zuriat. Yang kedua alam rahim, perut ibu kita. Ni alam yang ketiga dunia. Kemudian kita akan berpindah yang keempat, alam barzah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Tambah musim-musim Covid lah ni. Hak muda pun ramai kawan-kawan kita meninggal. Mati ni almarhum Tok Isoleh rahimahullah, dia kata tak kira usia. Dia kata mu tengok, nyok putih pun luruh. Bukan nyok tua aja luruh, hak putih pun luruh. Allah ni ramai hak muda-muda pun mati. Dengan ketentuan takdir Allah Ta'ala. Ada hikmah dia. Allah Ta'ala hantar makhluknya yang bernama virus, wabak COVID-19 ni makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar kepada kita. Ada hikmah dan rahmat kepada orang mukmin dan menjadi azab kepada orang yang tidak beriman. Kerana apa? Kerana kalau orang mukmin kena kepada penyakit tu, maka banyak hikmah dia. Yang pertama, Allah Ta'ala nak menggugurkan dosa mukmin itu. Kita sakit, ingat Allah Ta'ala hapus dosa kita. Maka kita ikhtiar usaha. Ada yang lega, ada yang tak lega. Kalau mati sekalipun, insya-Allah Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada dia sebagai syahid akhirat. Dia lagu tu. Kita tengok, mati tak, sampai tak mandi, sampai waris pun tak boleh pi. Hak tu hak zahir kita hukum. Hak hakikat Allah Ta'ala memberi kelebihan tu tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Maka lebih kepada orang yang beriman menjadi rahmat. Tetapi kepada orang yang tidak beriman menjadi azab. Na'udzubillah. Baik. Jadi hikmah Allah Ta'ala melantik Rasul ni di antaranya untuk nak bagi peringat balik. Nak peringat balik. Macam kita ni. Daripada bulan Ramadan sampailah bulan 10 ni baru ada kuliah. Kadang-kadang hak pengkuliah pun tak diberi peringatan, dia jadi kalik juga. Rasa kosong, rasa lemah. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala bagi pula kita ni berada di fasa yang kedua. Wajib kita syukur. Dulu kita duk nanti bila boleh main masjid. Bila boleh main masjid. Allah Ta'ala bagi, pakat-pakat bagi imarah. Pakat-pakat kita imarahkan masjid-masjid. Majlis-majlis ilmu. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur, maka akan ditambah. Kita syukur. Jaga elok-elok nikmat ni. Kita jaga elok-elok masa Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Imarahkan kembali. Cah balik. Bagi kuat balik. Setengah daripada setengah ni, hari Jumaat buat takti. Dia kata aku pi tak boleh. Yalah. Tak boleh pi duduklah rumah sembahyang Zuhur. Ni duk menyega kot tepi. Buat macam tak ada apa-apa. Macam tak ada dah kebesaran kepada hari Jumaat. Hati tu dia tak mai dah rasa takzim. Sedangkan wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakzim, memuliakan akan syiar Allah Ta'ala itu, sesungguhnya dalam hatinya ada takwa. Walaupun kita tak boleh main sembahyang Jumaat, tetapi kita duduk di dalam rumah, beribadah kepada Allah, berselawat, mengingati Allah Ta'ala, buat perkara yang boleh buat, kita bertaubat.
berselawat dan seumpamanya. Walaupun kita tak boleh pergi Jumaat, tetapi ta'zim mulia kita dengan Jumaat tu kena bagi ada. Tapi lah ni dia jadi tak erti dah. Kadang-kadang 2 tahun dah dia kata saya tak sembahyang Jumaat ni. 2 tahun dah. Ada hak bangga pula. Saya ni 2 tahun dah tak pi. Dah depa tak bagi pi. Dah hang tak usaha untuk mai. Kalau usaha insya-Allah boleh. Macam cikgu Isa dia sebut. Saya minta ke Tok Imam, depa tak bagi. Tapi oleh kerana saya minta, Tok Imam bagi pi lah Masjid Bukhari. Itu contoh. Walaupun tak boleh kita usaha untuk nak bagi jadi boleh. Lah ni kita syukur kerana Allah Ta'ala bagi balik nikmat ni kepada kita. Habis itu. Hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul ni diantaranya untuk mengingatkan kepada kita janji kita dengan Allah Ta'ala dulu ni. Bila di alam zuriat. Kita sama kita ni jumpa dah dulu. Tu kadang-kadang kata macam nak kenal tengok ni. Tapi kita tak nak jumpa. Jumpa alam zari dulu barangkali. Macam pernah tengok. Dia kata, kita tak nak jumpa. Macam pernah jumpa. Barangkali kita jumpa di alam zari tu, lama kita tu duduk berselisih di alam zari dulu. Tu keadaan kita kalau hak boleh dengan kita ni, di alam sana dulu kita lama. Kalau tak boleh, dia jadi paling lagu tu. Aku tak boleh dengan dia. Bukan kata Allah, dulu lagi. Kalau hak boleh serasi, mesra tu, barangkali di sana tu, duduk lama. Serasi. Di sana dulu ni, Allah Ta'ala tanya kita semua. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu, semua roh, semua benih-benih. Tak kira lah, hak sama ada beriman di dunia ataupun tak beriman. Di alam zari dulu semua beriman. Alastu bi rabbikum? Qalu, maka semua pekak jawab, qalu bala syahidna. Bahkan kamu Tuhan, kami bersaksi. Buat apa semua mengaku Tuhan? Jawapannya kerana roh ni bersih. Roh ni suci. Di alam dulu ni, roh semata-mata roh tak duduk dalam jasad manusia ni, tak campur dengan hawa nafsu, dia bersih. Oleh kerana bersih, terus dia mengaku, bahkan kamu Tuhan kami. Itulah hukum kalau anak orang kafir mati sebelum balik, hukum akhiratnya syurga. Hukum dunia, baik pi tanam cara mak pak dia. Tapi akhirat ahli syurga. Pasal apa kata ahli syurga? Pak dia kafir, mak dia kafir. Kerana dia mati di atas agama fitrah. Agama fitrah ke mana? Dia mengaku dah Allah Ta'ala Tuhan ketika alam zuriat dulu. Itu maknanya mati di atas fitrah. Apabila roh ni masuk dalam badan manusia, campur dengan hawa nafsu, maka kuih jauh, terkadangnya tak kenal Tuhan terus. Lupa terus. Itu kita mengaji dengan Baba pada malam Rabu. Baba Khairul mengajak cara nak bagi suci hati kita. Cara nak bagi roh kita ni sihat, hati kita sihat, akal kita sihat. Buat mana? Nak bagi kenal Allah, kena balik kepada roh balik. Maka nama majlis kita ni majlis kerohanian. Untuk bagi roh tu sihat balik. Apabila roh tu elok, kenal Allah balik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri, maka kenal Tuhan. Maka kena kenal diri kita. Rasul lah mari peringat kita mana sedap ketika tu. Bukan kata alam roh, alam zari, dalam perut mak kita pun kita tak tahu lagu mana. Kita hidup dah dalam perut mak kita. Mak kita makan melalui tali pusat. Tapi kita sedar tak? Tak. Tapi kita pernah hidup di alam yang kedua, iaitu alam rahim. Begitu juga alam yang pertama, alam zarri, alam zuriat dulu, kita dah hidup. Siapa mari peringat? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala.
Itulah fitrah manusia ni, apabila dia tu jatuh dalam susah, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Dia ingat kepada Tuhan. Nah. Alhamdulillah. Nah. Itu Allah Ta'ala buat ujian kepada kita, supaya kita ni ingat kepada dia. Apabila sakit, ingat Allah Ta'ala. Apabila sakit, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Habis. Jadi pengalaman saya ni, kena COVID juga. 11 hari demam. Allah, ingat mati, tak ingat siapa dah. Habis satu rumah, isteri kena, anak kena, keluarga belah mak kena, adik ipar kena. Depa pergi swab, semua positif. Kuarantin di rumah kerana tahap 1-2 ya, alhamdulillah. Ingat mati je, tak ada ingat lain dah. Allahu Akbar, kerana dia jadi pengalaman Allah Ta'ala bagi itu untuk rasa. Dia rasa pening yang lain daripada pening yang biasa. Kerja nak lena. Lepas tu isteri kata dia memang tak ada deria, confirm memang kita COVID. Lepas tu mak pergi swab dengan keluarga belah rumah mak ni, kena pakai gelampin lah. Keluarga belah adik ipar pun pakai gelampin. Saya duduk di rumah. Alhamdulillah, pengalaman Allah Ta'ala bagi balik kehidupan. Jadi alhamdulillah, hak mana Nabi sebut tu betul belaka. Yang pertama iaitulah saya amal madu. Yang kedua betul sauda. Kemudian tambah dengan lemon dan ambil pula sikit, iaitulah yang dikatakan bunga cengkeh. Duk amal tu, makan, minum air masak banyak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi lega. Allah Ta'ala bagi lega. Tak pergi hospital apa lah. Jaga. Kalau kena adik-beradik kita, pesan hak ni, madu, betul sauda. Kalau boleh sehari 3 kali. Minum air masak banyak-banyak, aircon jangan buka. InsyaAllah dengan ikhtiar tu Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk meyakinkan apa hak Rasulullah ajak kepada kita. Betul sauda, madu. Itu adalah makanan-makanan sunnah yang kita yakin. Walaupun perubatan jenis yang lain tidak mengiktiraf, tetapi kita yakin dengan janji penghulu kekasih Allah Ta'ala, iaitu Rasul kita Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul tu untuk mengingatkan kita dengan janji kita dengan Allah Ta'ala di alam zuriat dulu. Itu di antara hikmah. Menyampaikan hukum hakam, hak Allah Ta'ala perintah, menyampaikan ilmu-ilmu syarak, mengingatkan janji. Kita janji dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang sebenar di alam zuriat, di alam zari dulu. Maka duk di dunia pun kita kena tunai janji kita. Kita kena tunai janji kita. Habis tu. Seperti barang yang telah terdahulu pada menyatakan ini kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul tu di awal kitab telah kita bincang pada muka surat yang ke-4. Allah Ta'ala lantik Rasul tu utusan Allah Ta'ala untuk menyampaikan hukum syarak kepada kita, menyatakan yang wajib, menerangkan yang sunat, yang makruh, yang haram, yang harus, menyampaikan hukum syarak kepada kita, iaitulah tugas Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habis. Sikit lagi. Pejabat agama bagi sejam kepada kita. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Dan tiada memenal akal akan bahawa dijadikan, yakni dilantik seorang akan utusannya utusan Allah yang patut dengan ini maqam kemuliaan Rasul itu, melainkan bahawa wajib ada padanya pada Rasul itu 4 sifat.
Artinya, arti 4 sifat, perkara yang lagi akan datang tafsilnya akan disebut dengan detail satu persatu, 4-4 tu dengan dalil-dalilnya. Ni kita dah bincang banyak kali dah, kita peringat kembali, kita muzakarah balik. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keberkatan, menambahkan keyakinan dan mengekalkan iman di dalam hati kita sampailah kita bertemu Allah Ta'ala. Jadi orang hak Allah Ta'ala lantik jadi rasul tu, dia mesti ada ciri-ciri utama. Ciri-ciri utama dia. Tu nak lantik jadi rasul, nak pimpin dunia, nak pimpin umat. Bukan kata rasul nak lantik pemimpin masyarakat pun dia kena ada ciri-ciri dia. Pertama contohnya berakhlak. Contohlah. Berakhlak dan seumpamanya tidak ada kes jenayah. Tu baru masyarakat, nak pimpin masyarakat. Hak ni nak pimpin umat. Tentulah ada sifat-sifat utama yang Allah Ta'ala buat kepada mereka. Mana dia? Maklum pada kita yang pertama siddiq. Benar. Tak bohong. Yang kedua amanah boleh harap. Tak khianat. Yang ketiga tabligh. Menyampaikan. Tidak menyembunyikan. Dan yang keempat fatanah. Cerdik. Tidak bodoh. Gitu. Dan mustahil pada dirinya Rasul tu. Lawan-lawannya lawan bagi yang 4. Mana? Yang pertama tak bohong. Kalau bohong, macam mana nak jadi pemimpin Rasul kita? Yang kedua tak khianat. Apa hak Allah Ta'ala suruh, dia buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, dia tinggal. Dia jaga betul-betul hukum hakam. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tidak menyembunyi. Kalau menyembunyikan tak boleh terima. Yang keempat, tidak bodoh. Kalau bodoh orang nak ikut ke mana? Kalau bodoh orang nak ikut ke mana? Tak ada kekurangan yang 4. Sama ada bohong pun tak, khianat pun tak, menyembunyikan ilmu pun tak, dan bodoh pun tak. Itu maklum. Ini wajib kita kena beriman. Lagi? Dan harus baginya, bagi Rasul tu, satu perkara yang lagi akan sebut perkara yang harus bagi Rasul. Apa dia? A'rad basyariah, bersifat dengan sifat manusia yang elok, sifat manusia yang baik, sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka sebagai Rasul. Yakni berperangai dengan perangai manusia yang elok-elok. Itu maknanya satu sifat yang harus, yakni bersifat dengan sifat a'rad basyariah. Sifat manusia hak elok. Orang panggil akhlak murni. Itu maknanya sifat Rasul, sifat manusia hak elok-elok, hak baik-baik. Rasul makan juga tapi tak makan macam kita. Ambil makanan hak dekat dulu dengan menggunakan 3 jari. Kita ni makan tam 5 jari, lauk tak ada kat orang. Kadang-kadang kenuri hidang, ayam 3 ketui. Orang dia ada 4. Jadi kalau seorang ambil seketui, seorang ambil seketui, hak yang seorang lagi tak boleh apa. Rasul tak. Ambil dengan 3 jari, ambil yang dekat dulu. Kemudian makan, kunyah dengan begitu banyak. Banyak kali kunyah. Sebab hikmahnya untuk hadam, untuk memudahkan perut dalam proses pencernaan. Minum air dengan adab. Tak langgah. Rasul kita minum, tak nafas. Minum pula, nafas. Tak teguk. Itu maknanya sifat manusia. Tetapi bukan macam kita. Bersifat dengan sifat manusia yang elok. Yang baik. Sifat manusia
yang elok. Itu orang panggil a'rab asyariah. Habis itu. Melawak pun melawak dengan cara yang baik. Nak tegak pun ada cara-cara hikmah. Kalau nak marah pun ketegasan dengan cara yang kena kepada cara. Gitu. Maksudnya sifat manusia yang elok. Habis. Maka 9 perkara itu mana? 4 yang wajib bagi Rasul. 4 yang tidak ada pada Rasul. 1 yang harus, 4 tambah 4, 8. Tambah 1 yang harus jadi 9. Maka 9 perkara itu wajib dengan syarak atas mukallaf, i'tiqadnya wajib kita beriman. Jangan ada ragu-ragu. Dalam i'tiqad kita wajib yakin Rasul tu bijak. Jangan kita terpengaruh. Kata Rasul bijak tapi tulis pun tak leh, baca pun tak leh. Gimana? Tetap kita yakin Rasul bijak. Itu akidah kita. Tak leh baca, tak leh tulis. Itu kemuliaan yang Allah Ta'ala buat khusus kepada Rasul. Walaupun tak leh baca, walaupun tak leh tulis. Tetapi orang hak boleh baca, orang hak boleh tulis, kena mengaji ilmu yang mereka tak tahu kepada Rasul kita. Maknanya Rasul kita lebih tahu. Itu wajib i'tiqad. Wajib kita i'tiqad. Dalam bab iman ni jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu habis semua. Na'udzubillah. Tak sah iman, semua ibadat tak sah. Na'udzubillah. Tapi kalau tak sah sembahyang, dosa ya. Tapi kalau tak sah iman, habis ke semua amalan. Rosak habis. Na'udzubillah. Itu dalam bab i'tiqad tak boleh ragu-ragu. Kena yakin putih. Hak macam mana kita belajar Allah Ta'ala tu bersifat dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Kita kena i'tiqad macam tu. Jangan ragu-ragu. Kadang-kadang orang tak mengaji akidah dia ragu-ragu. Dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan kasih sayang tu dia buat Covid. Hak budak-budak pun mati. Hak orang tua pun mati. Macam mana? Hang tak faham, tak belajar akidah. Dalam bab ni bab lain. Kehendak Allah lain. Ketentuan Allah. Ilmu Allah. Redha Allah. Lain-lain. Tak sama. Suruhan Allah lain. Kehendak Allah lain. Redha Allah lain. Dia tak serupa. Kadang-kadang kita tengok benda tu tak elok, tapi elok di dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia gitu. Jadi wajib kita kena i'tiqad dalam bab iman ni, kita tak boleh main-main. Allah Ta'ala sempurna. Kita belajar satu persatu dulu ni. Rasul sebagai utusan Allah, kekasih Allah yang sempurna. Sebaik-baik makhluk iaitu Rasul kita. Wa afdhalul khalqi alal itlaq nabiyuna. Sebaik-baik makhluk iaitulah Nabi kita, Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah yang paling baik melainkan Rasul kita. Kena i'tiqad lagu tu. Untuk iman. Untuk iman. Ni duk buat belakang main. Dia kata betul saudak. Bukan ada di dalam. Tak boleh. Hang tak mau makan sudah. Tapi jangan duduk peleceh. Hak Nabi hebat. Kalau nak ikhtiar cara lain silakan. Tetapi dalam bab hak Rasul hebat, jangan peleceh. Jaga mulut. Wajib beradab. Bukan sahaja beradab kepada Rasul, bahkan kepada sahabat-sahabat Rasul. Dalam bab yang berkaitan dengan yang dikatakan peperangan Uhud, kita kena beradab. Jangan kata kalah bila 2-1. Depa boleh 1, kita boleh 2 kali menang. Jangan kata kalah. Jangan kata sahabat ni lawan Nabi, tak dengar cakap Nabi, tamak kepada dunia. Jangan. Mereka ijtihad kata dah menang. Tak tahu kata musuh nak main balas kat belakang pula. Bukan mereka lawan perkataan Nabi. Tetapi ijtihad mereka itu, mereka ingat kata menang dah. Berhati-hati. Itu dengan para sahabat. Lebih-lebih lagi dengan Rasul. Wajib kita kena i'tiqad Rasul ni adalah orang yang Allah Ta'ala buat
sebaik-baik makhluk. Benar, boleh harap, menyampaikan dakwah dan bijak di dalam semua perkara. Rasul kita itu adalah yang terbaik. Wajib kita kena i'tiqad, jangan kita main-main. Itulah batalnya agama dengan tiga perkara: perkataan, perbuatan dan i'tiqad hati yang salah kepada Allah, kepada Rasul dan perkara-perkara yang wajib diimani. Kena jaga, minta Allah Ta'ala jaga iman kita elok-elok. Selari apa yang kita beriman tu dengan apa yang dikehendaki di dalam agama kita. Habis. Sikit lagi. Dan maknanya wajib kita ni di atas jalan syarak, wajib di atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap yang berakal dan cukup umur, wajib i'tiqad perkara yang berkaitan dengan Rasul. Hak wajib kita kena i'tiqad Rasul tu benar, amanah, boleh harap tak khianat, menyampaikan, tidak menyembunyikan, cerdik, tidak bodoh. Dan dan wajib belajar. Belajar dan mengetahui kan dia. Belajar sampai Allah Ta'ala bagi faham. Mengetahui dengan makna sampai yakin. Dengan dalil-dalil, yakni kita kena tahu dalil. Mana bukti kata Rasul tu benar? Mana bukti Rasul tu bersifat dengan boleh harap tak khianat? Mana bukti kata Rasul tu menyampaikan tidak menyembunyikan? Mana bukti kata Rasul tu bersifat dengan cerdik tidak bodoh? Apa bukti dia? Pasal apa kena ada bukti? Pasal apa kena ada dalil? Kerana untuk menguatkan hati kita dengan iman. Untuk menguatkan hati kita dengan iman. Bab bukti ni, sehari dua ni dia panggil balik. Ada hak panggil dah, ada hak tak panggil lagi. Hak jawatan kuasa cepat, dia panggil cepat. Hak lambat sikit dia tak panggil lagi. Hak panggil dah, kecuali masjid ni dia tak minta CJ vaksin. Hak lain dia kata ustaz boleh main dah. Ada ustaz dah vaksin tak? Saya kata dah. Tak percaya. Dia kata boleh bagi tak CJ vaksin? Boleh bagi tak? Maknanya dia nak mengkuatkan. Kalau tak satgi orang tanya dia nak jawab guna. Jadi bukti ni untuk mengkuatkan. Dalil kata Rasul tu betul, bukti dia untuk kuatkan hati kita. Dalil kata Rasul ni bersifat dengan sifat amanah, kepercayaan. Apa bukti dia? Untuk mengkuatkan hati kita. Dalil tabligh, apa dia? Untuk mengkuatkan hati kita. Dalil yang dikatakan fatanah, cerdik itu apa bukti dia? Untuk mengkuatkan hati kita. Supaya mengeluarkan kita ni daripada ikut orang dalam bab kepercayaan. Tak boleh ikut orang. Tak boleh ikut orang dalam bab kepercayaan. Dalam bab i'tiqad tak boleh ikut orang. Itu kita kena belajar dalil juga. Dan mengajarkan dia apabila kita belajar, kita faham, kita yakin. Lepas tu wajib mengajarkan dia. Sifat Rasul ni kepada orang yang minta kepada kita. Akan orang-orang yang di dalam perintahannya, perintahan mukallaf, perintahan seseorang. Kalau suami wajib kena bagi isteri dia tahu. Kalau isteri dia tahu tak apa dah. Begitu juga kalau kita ni yang kita perintah. Suami perintah isteri. Maka wajib di atas suami itu kena ajak isteri. Gitu. Kalau kita tak ajak, kena ajak dia pergi belajar. Gitu. Habis. Ataupun cari orang. Ustazah mana-mana ke kita suruh main mengajak dia. Tak apalah lagu mana pun. Dia nak kepada wajib kena belajar supaya i'tiqad. Lagu tu. Dan mengajarkan akan orang-orang yang di dalam perintahannya, perintahan kita. Seseorang itu.
belajar, mengajar dengan tafsil. Kena hurai satu-satu. Maka 4 perkara yang wajib. Dan 4 juga lawan-lawannya. Hak wajib tadilah. Benar, boleh harap, menyampaikan dakwah dan bijak, tidak bodoh. Dan juga yang mustahil. Kita kena tahu juga. Supaya kita i'tikad Rasul tak. Rasul tak bersifat dengan sifat mustahil. Tak dusta, tak bohong. Tak khianat. Tak menyembunyikan. Dan tak bodoh. Kita kena nafikan. Nyatakan dia satu persatu tu. Dengan segala dalilnya. Ini cara kita belajar. Belajar hak wajib. Wajib. Kita i'tikad. Belajar yang mustahil. Nak bagi kita yakin kata Rasul. Tak macam tu. Tak bodoh. Tak bodoh sekali-kali. Contoh. Habis. Pertama, siddiq. Artinya, arti siddiq. Benar pesuruh itu. Semua Rasul betul. Tak ada hak bohong. Pada tiap-tiap satu daripada segala perkataannya, perkataan Rasul. Dan bertentang, yakni menempati. Bertentang, yakni menempati makna perkataannya Rasul tu dengan kelakuan perkara-perkara yang gaib. Walaupun benda hak tak nampak sekalipun, Rasul cerita betul. Bukan kata Rasul. Ulama' pewaris Rasul pun Allah Ta'ala bagi dah benda ni. Dia cerita walaupun benda hak tak ada lagi, tapi betul. Seorang ulama' Yaman. Namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia karang kitab tahun 2015. Dia kata akan datang akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni akan adanya. Akan berlakunya satu wabak yang bernama Corona. Tak ada lagi Corona 2015. Dia karang dah. Tu ulama' pewaris Nabi. Jelas-jelas dalam kitab dia. Cetak tahun 2015. Dan dia kata Corona ni hasilnya daripada tangan-tangan jahat manusia. Kemudian untuk tujuannya politik, ekonomi, dan yang ketiga iaitulah sosial untuk mengurangkan penduduk bumi. Kemudian dia sebut dah satu persatu peristiwa-peristiwa, tanda-tanda kecil akhir zaman sebelum daripada kita ni nak pi kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman yang besar. Jadi dia ajak macam tu, macam mana kita nak hidup dalam keadaan fitnah ni? Kena banyak sengap, dia kata. Dan jangan kita ni merosakkan dengan tangan kita. Kena jaga tangan, jaga mulut. Maknanya diam lebih baik di akhir zaman ni. Kerana dia sebut di akhir zaman, sebut perkara hak betul pun akan jadi fitnah juga. Sebut benda betul tapi orang marah. Orang marah. Sebut benda betul tapi walaupun betul orang marah. Maknanya kita akan mai satu zaman depan nanti, macam-macam dia akan mai kepada kita. Waktu tu kita harap Allah Ta'ala teguhkan iman kita. Kita harap Allah Ta'ala jaga iman kita. Allah Ta'ala jaga Islam kita, supaya kita istiqamah, kita dikuatkan oleh Allah Ta'ala, diberi taufik untuk istiqamah yang dikatakan al-istiqamah khairun min alfin karamah. Istiqamah itu terlebih baik daripada 1000 keramat. Ni Allah Ta'ala hantar virus ni. Berlambak mana tak berani main masjid. Dia kata aku takut sekali duk jangkit pula. Hang masjid tak main sepuluh makit ambil. Pelik. Masjid tak mau main.
Tu Dajjal tak main lagi. Dia kata aku tak berani main masjid lagi. Takut jangkit aku dah tua dah. Dah lah kalau hang duk rumah sungguh tak apa. Market hari-hari aku tengok hampir. Ni salah di dalam percaturan itu. Kenapa betul balik? Baik main masjid. Kerana kita ni nak pi kepada Allah Ta'ala ni kita nak buat persiapan. Kita nak buat persiapan kerohanian kita. Lama dah kita tak diperingat. Kita nak peringat balik, nak cah balik kekuatan kerohanian kita. Gitu tujuan kita. Habis itu. Jadi Rasul cakap semuanya betul. Tak ada kepentingan. Walaupun benda tu benda gaib, betul. Betul. Wajib kita i'tikad macam tu. Dan yang hadir-hadir. Hak zahir-zahir ni tentu dah. Yang ia khabar. Ia Rasul yang mulia khabar. Cerita tu. Dan cerita daripadanya. Daripada Rasul tu. Semuanya betul belakang. Bukan sahaja betul perkataan. Bahkan tindakan, perbuatan. Termasuk hati Nabi. Termasuk diam Nabi tu pun betul juga. Betul juga. Perkataan betul, hati betul, perbuatan betul, diam pun betul juga. Diam pun betul juga. Termasuk perkataan tu melawak bergurau pun betul juga. Betul sungguh. Melawak bergurau pun betul. Betul. Gitu. Maksudnya betul sungguh. Tetapi betul bukan betul benda itu tak. Betul berserta dengan cerdik. Orang nak main tak boleh. Bukan betul itu tak. Betul perkataan, perbuatan, hati dan diam berserta dengan bijak. Bijak. Gitu. Jadi itu maksudnya benar sekalian mereka Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua Rasul tu betul. Pada tiap-tiap satu daripada perkataannya artinya bertentang, yakni menempati, bertepatan makna perkataannya dengan kelakuan perkara-perkara, termasuk perkara yang gaib, yang tak nampak, betul. Dan yang hadir-hadir, yang boleh kita tengok pun betul. Yang ia Rasul khabar, dan ceritakan daripadanya, daripada Rasul itu betul belakang. Tu kalau orang dia kaji perkara akhir zaman, kalau dia pergi Mekah, tanda-tanda itu amat-amat nyata dan amat-amat zahir sekarang ini. Kerana hak Nabi cerita 1400 tahun tak ada zaman tu, lah ni semua kebanyakan dah zahir tanda-tanda hak Nabi cerita. Tu ulama-ulama kalau dia pergi Mekah, pergi Madinah lah, dia kata dekat dah ni dengan kiamat. Dekat dah dengan kiamat. Kalau kita belajar hadis-hadis akhir zaman. Baik. Jadi kita belajar perkara-perkara hadis akhir zaman ni supaya kita tahu lepas ni Rasul cerita nak jadinya macam ni. Lepas ni macam ni, lepas ni macam ni, lepas ni macam ni. Supaya apabila jadi ni tandanya mesti dekat dah. Kota Mekah Madinah menjadi subur. Dulu bukan ada pokok-pokok. Lah jadi taman. Bangunan yang tinggi. Dulunya tak pakai kasut. Orang Badui. Sekarang mereka menjadi orang yang kaya, Nabi sebut. Last sekali akan berlaku pergolakan perebutan kuasa. Ni nak main dah zaman ni. Sultan Raja Mekah lah dah sakit. 3 putera mahkota akan berebut kuasa. Hak tu tak lama dah dia akan terjadi. Cuma kita tunggu tengok. Cuma kita belajar perkara ni supaya kita ni buat persiapan. Bukan suruh takut sampai tak buat apa dah.
Maknanya kita perkuatkan iman kita, amal kita, perbetul hati kita, bertaubat kepada Allah, buat persiapan untuk ke arah itu. Habis. Baik. Jadi semuanya hak Rasul cerita, hak yang tak nampak ke, yang nampak kan betul semua. Mustahil lawannya siddiq. Lawan kepada siddiq iaitu dusta. Allah Ta'ala tak pilih Rasul yang dusta pada suatu perkataan daripada perkataannya, kerana mengkurniakan Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan satu-satu daripada mukjizat. Mana bukti kata Rasul benar tak dusta? Iaitulah Allah memberi mukjizat. Allah beri mukjizat kepada Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain. Dan mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Jadi kita berhenti di sini dulu. Dia enjin baru nak mula ni, dia bukan boleh tekan sangat. Macam kereta tu, dia kena slow. Kuliah baru mula. Nampak duk sengap lagi ni. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan dunia akhirat kita. Moga-moga Allah Ta'ala mengekalkan kita dapat mengimarahkan masjid, surau, majlis-majlis ilmu. Allah Ta'ala bagi kesihatan. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada keburukan. Dan moga-moga Allah Ta'ala angkat yang dikatakan wabak ini supaya kita menjalani seperti dulu-dulu. Boleh sembahyang, rapat sah macam dulu. Boleh bersalam, boleh ziarah. Lah ni terhad. Sabak saat kita berdoa banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala angkat wabak ni daripada dunia. Moga-moga kita dapat hidup seperti biasa kembali. Seperti biasa kembali. Macam-macamlah berita ketika PKP dulu. Yang paling mengejutkan kita iaitulah almarhum Tuan Guru Datuk Wan Ahmad bin Wan Muhammad Nur, ataupun lebih dikenali dengan Pak Tih Mat Kuala Nerang. Seorang tok guru tua di negeri Kedah, berumur 97 tahun. Dia mati dalam keadaan diuji oleh Allah kena Covid. Maknanya Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, Covid ni dia tak kenal siapa, tua ke, muda ke, kecil ke, bayi ke, semua kena kalau kita. Semua dia tak pilih siapa, termasuk para alim ulama. Tapi Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada almarhum rahimahullahu ta'ala. Anak dia cerita, anak dia balik pada Kuala Lumpur. Nama Ustaz Wan Khairuddin. Dia duduk Kuala Lumpur, isteri dia kerja doktor. Isteri dia kerja doktor. Kemudian dia abang dekat Ustaz Wan Khairuddin ni. Dia kata, abang, dia tak katalah Covid. Dia kata, abang, saya nampak keadaan di rumah ayah tu aura yang kurang baik. Dia tak abang kata Covid. Dia kata, abang balik pergi tengok ayah mak macam mana. Jadi Tok Guru ni demam, sakit perut 2-3 hari. Dia balik-balik pujuk dulu, bukan berkah-berkah orang tua-tua, bukan, boleh kena pujuk dulu. Pujuk dulu. Pujuk hari pertama, hari kedua dia panggil doktor mai swab. Apabila swab positif, Tok Guru positif. Isteri Tok Guru pun positif. Kemudian dibawa hari yang ketiga Tok Guru ke hospital. Duduk dalam 4-5 hari. Dia tak mengut ni, kata orang yang kenal Allah Ta'ala ni, dia ingat Allah Ta'ala sentiasa walaupun dalam sakit. Dia redha. Malam nak orang nak ambil pergi hospital tu, anak dia, abang, ayah, kita nak bawa ayah ni pergi hospital. Kerana di sana tu ada alat-alat, insya-Allah dengan ikhtiar ni moga-moga Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Terus dia angkat doa. Dia sembahyang maghrib pakai dengan kemas serban elok. Lepas tu dekat-dekat orang abang kat dia kata nak bawa pergi ke hospital, dia berdoa angkat tangan. Minta selamat. Duduk dalam keadaan hospital tu sampailah kepada akhir dia nak meninggal pukul 12 tu. 12 lebih kurang 12 lebih malam.
dia nak tidur, dia minta depa uruskan dia nak solat. Maknanya semayang sampai habis hayat. Nah, dia semayang Isyak, takdir Allah Taala 12 lebih meninggal. Dalam keadaan hanya seorang saja anak yang boleh pi hantar ke kubur. Hak lain semua positif duduk di pondok. Semua kena kuarantin, positif ke semuanya. Nah. Tu Allah Taala uji seorang aulia, ulama, kekasih Allah Taala. Tetapi Allah Taala buat ujian ni untuk mengangkatkan darjat di sisi Allah Taala. Dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir dengan keadaan yang baik. Moga-moga Allah Taala merahmati beliau dan Allah Taala jaga kita semua, dan begitu juga menjadi pengajaran terus. Saya WhatsApp kepada Baba Khairul, Baba, kalau ramai tolong jagalah. Kalau orang luak-luak mai daripada luak-luak, harap-harap jaga SOP. Karena kalau hilang permata ni nak ganti balik payah nak ada. Nah. Kalau Perdana Menteri ke Menteri Besar ke tak dan nak berhenti lagi, orang nak ganti dah. Tapi kalau ulama kadang-kadang mati 10-20 tahun tak ada mengganti. Jaga. Begitu juga kita nak pi ziarah para alim ulama, pastikan kita dalam keadaan sihat. Kalau tak sihat jangan keluarlah, jangan pi ziarah. Benda ni semua Allah buat, tetapi ikhtiar usaha kita perlu kita jaga. Wallahu alam, takat tu dulu. InsyaAllah panjang umur kita sambung balik pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.